Sementara itu kita tengok satu lagi dasar yang panas juga, Abi. Berkaitan dengan EV. Akhirnya setelah ditunda 2-3 kali, harga kereta tak turun, harga EV naik mencanak. Tapi sebelum tu, Abi, saya minta maaf lah, saya nak ungkit sikit. Ini malah mengungkit semua janji. Bukan ni saya mewakili sebab bila cerita harga kereta, turun harga kereta ni, semua orang mengungkit. Waktu sekolah dulu saya kau dah ambil tahu ke masa tu? Tahun 2012. Betul. Oh, kau berapa masa tu? Sekolah 2012 tu form 2 ke form 1 je tu. Tipu lah, kau dah ambil tahu. Saya nampak lah poster. Kau tahu poster tu apa dia? Poster Farhash. Saya baru nak mention. Itu betul Farhash ke YB? Memang betul Farhash dengan YB? Yalah, saya masa tu pengarah strategi. Saya sediakan buat kempen, saya sediakan material ni kan. Kali nampak Farhash. Mana? Tak, aku tak kenal pun dia masa tu. Marah dia cakap aku tak kenal dia. Aku serahkan tugas itu kepada Sim Zezin untuk mencari orang-orang yang nak ambil gambar. Jadi Sim Zezin bawa dia. Aku pun tak tahulah dia bawa dengan isteri dia. Dan I don't think I was even there. Aku tak ada pun kat situ. It's a composite photo of two photos. Yeah. Bukannya duduk sebelah-sebelah. So macam biasalah photo shoot kan. People take your photo. Kemudian people take, sebab I remember giving instruction kepada Sim masa tu kan. I need family photo satu, I need young ones yang multiracial satu lah. So design semua tu designer buat gambar, gabung-gabung lah. Itulah, memang ada gambar aku dengan Farhash dalam tu kan. Itulah. Tapi bukan peluk bersama-sama lah. Tak, kan gambar dia asing-asing kan. Dia memang Photoshop. Okey. So soalan dia nak menuntut hutang ni. Aku cuba sideline tadi tu lagi. Ingat juga. Janji tu YB ramai yang ungkit lah. Jadi sekarang alang-alang kita nak cakap EV, sebelum kita cakap pasal nak turunkan harga EV, mesti kita akan go structure apa semua. Jadi macam mana your thinking process sebenarnya waktu menjanjikan turun harga kereta 10 tahun lepas? Lama dah. 15 tahun lepas. 15 tahun dah, lebih kurang 15 tahun lepas kan. Sebab tu saya dah terang dululah, tapi dalam podcast tak pernah lah. Dalam podcast tak pernah ni, dulu-dulu lah. Sebab bila saya ingat lah disiplin kita, bila kita mencadangkan sesuatu, kita bukan main cakap buta je. Kita dah tunjukkan struktur harga dia macam mana, kemudian bagaimana cara nak buat kan. Baik Jadi sebab itu sebelum kita cakap pasal harga EV semua ni kan, sebab kau dah tanya pasal kenapa harga kereta tak turun, jawapan itu sebenarnya kita kena tahu bila kita bayar kereta lah, beli kereta, contohnya kita beli RM100,000 kan, apa nama ni, actually RM100,000 tu berapa harga keretanya? RM100,000 lah kan. Tapi berapa komponen harga kereta? Actually komponen harga kereta yang kita bayar di Malaysia ni apa dia? Kereta tu sendiri, kereta satulah sendiri, lagi excise. Excise tu apa? Sebelum sampai ke excise lah, dia masalah dengan Aziz bila kita dah go through cepat-cepat tadi kan, dia cepat melompat untuk bagi soalan bocor. Dia tidak membantu orang ramai memahami. Okey, komponen. Bila you beli kereta satu, ini harga kereta. Harga kereta ni maksudnya kos untuk kereta tu dan juga margin untung semualah. Betul. Okay. Yang ini pergi kepada basically car manufacturer semualah. Selain daripada itu, apa lagi kita bayar? Komponen apa lagi kita ada? Kita bayar cukai. Cukai itu pergi kepada kerajaan. Jadi contohnya, kalau harga kereta RM100,000, berapa agak-agak lah komponen cukai yang kita bayar? Okey lah, sebelum sampai kat situ, sebenarnya apa nama ni, berapa jenis cukai yang kita kena bayar untuk kereta? Import duty kalau apa nama ni, kalau kereta import. Sebelum sampai ke import duty tu, banyak cerita lah. Kita ada dua jenis kereta lah. In fact kita ada 3. Okey. Sebenarnya kalau nak kira, satu yang memang
purely kita buat kat sini. Itu kereta tempatan lah, Proton, Pro 2 semua kan. Maksudnya komponen semua tu semua kita buat kat sini, kita pasang kat sini, jadilah kereta Proton. Itu satu kategori. Satu lagi kategori CBU sikit. okey, itu dah dua. Okay, CBU CBU apa dia? completely build up. Maksudnya kereta yang daripada luar negara dah siap semua cantik-cantik, datang sini jual. siap. Satu lagi CKD, locally assemble. Maksudnya kereta CKD tu stand for what? Completely knocked down. Completely knocked down. CKD kan. CKD maksudnya locally assemble. Maksudnya dia tak siap semualah. Dia dipasang dekat Malaysia, tapi barang-barang semua dari luar. komponen tu diimport. Jadi contohnya kereta-kereta luar negara yang CKD kat Malaysia, contoh dia apa dia? Toyota lagi, Honda. Lagi Nazar dulu Nazar, sorry to say, Nazar rebadge kan. Banyaknya. Apa nama ni, I think Volvo bukan? Volvo ada plan, I think. Ada plan. Kemudian Mercedes ada plan dekat Pekan tu. Mercedes ada model dia yang CKD. So banyak kereta-kereta luar negara yang kita tengok tu, dia bukan import CBU, dia import CKD kan. Okay. So itu yang cost kita bayar kepada manufacturer, maki semualah dia punya, tuan punya ni kan, berdasarkan jenis kereta kan, of course lah kan. So back to the reason kita tanya CKD CBU tu sebab soal import duty. Import duty tu ialah kalau yang sebiji tu kepada CBU lah, tapi CKD pun ada import komponen dia jugalah, tapi tak teruk macam CBU lah. Selain daripada import duty, ada apa lagi? Excise duty. So Okay. that one only for CBU and CKD cars kan. Tengok tu salah. Sebenarnya apa maksud excise duty ni? Yang you guys tu kata excise duty. Excise duty ni sebagai cukai apa dia? Apa bentuk cukai excise duty ni? Sejuk tax on specific goods manufactured in or imported into the country. Dah Google dah. Okay. Sebelah Google lah. Imported? Manufactured in or imported. Okay. Okay kan. Apa beza apa nama ni, excise duty dengan import duty? Aku dulu memang manual indirect tax Petronas dulu aku yang tulis dan aku yang train dulu many years back. So apa beza excise duty dengan import duty? Import duty ialah spesifik kepada origin. Maksudnya kalau barang yang sama, ambil contohnya mark yang sama kan, sebiji sama semua, because it's a question of origin, to protect the market. Tujuan dia ialah to protect the market. Maksudnya kalau dibuat di Malaysia mark ni tak ada import duty, but exactly the same mark, the same quality ke apa, tapi kalau import contohnya daripada Canada, import duty sekian. So itu untuk protect, tujuan dia ialah untuk protect local industry. Excise duty ialah cukai ke atas barang tertentu. Tujuan dia ialah untuk control consumption. So dia tak kisah origin. So contoh excise duty yang ada kalau kat Malaysia yang orang kenal banyak lah, rokok. Of course orang panggil sin tax lah, but it's actually excise duty. So cara dia, kalau you nak bagi orang kurang isap rokok, you naikkan excise duty. So excise duty dia tak kisah mari daripada mana pun barang yang sama, cukai dia sama. So kalau excise duty atas rokok ialah katakanlah 100%. Marilah rokok mana pun is 100%. Cuma kalau rokok itu diimport pula daripada negara lain dan dia ada pula import duty 50%, dia jadi rokok yang daripada luar negara tu 150% tax, rokok yang dikilang di Malaysia 100% tax. Jadi bukan semua barang ada excise duty tau. Kereta ada excise duty, rokok ada excise duty, alkohol, motor, vehicle semualah. So excise duty dikenakan kepada tujuan dia, matlamat dia ialah mengawal consumption. And okay. So
Now kita tahu kereta ada import duty untuk CBU ataupun komponen CKD kan. Kemudian dia ada excise duty. Lagi apa lagi tax yang ada? Google. SST. Ya, sales tax. Dulu ada GST lah, masa only ada GST. Sekarang ni SST, maka dia ada sales tax kan. Okay. Macam mana tax ni dikira? So ambil contoh lah. Ambil contoh satu kereta. Kereta itu kalau kita ambil contoh dia diimport lah kata. Okay, tak payah kata. Okay, import. Kita mula dengan kereta import dulu. Okay. Katalah kereta itu diimport, harga dia masuk ke Malaysia, harga untuk manufacturer lah, campur semua lah, CIF. CIF ni maksudnya cost plus insurance plus freight. Okay, CIF. So campur lagi margin semua kepada manufacturer, katakanlah RM100,000. Kereta itu saiz enjin dia katakanlah 1500cc lah, di bawah 1800cc. I'll come to soal cc kemudian ni kan. Okay. So dia datang daripada China. So dia akan tarik import duty. So import duty dia berapa? Kalau ikut I think MFN ni most favourite nation, China is MFN lah I think kan. So cost dia bawa masuk semua CIF tu RM100,000 kan. Kemudian kita kena bayar import duty kepada kerajaan 30%, jadi RM130,000. Okay. Kemudian kena excise duty. Excise duty dikenakan mengikut saiz enjin. Contohnya dengar rakyat Malaysia kan, ni nak menjawab kenapa tak boleh turunkan harga kan. Sebenarnya boleh, tapi let me explain kan. Excise duty paling rendah untuk kereta ialah 75%. So dia ikut saiz enjin. Bawah 1800cc 75%, 1800 ke 1999cc 80%, 2000 ke 2499cc 90%, above 2500cc 105%. So you kira excise duty ini dikenakan ke atas the last combined cost. So the last combined cost adalah CIF campur semua value, basically the cost of the car 100 campur dengan import duty 30, 130, 75% 130 berapa? Senang kira 1.75 times 130 berapa? 97,000. 97,000. So campur 97,000 campur 130 berapa? 227. Cukai terakhir adalah sales tax. Sales tax adalah 10% ke atas the combined cost tadi kan. So 10% campur 227 ialah 22.7. Campur 227. Jadi berapa? 227 campur 227K tambah 22.7K. Yep, 249.7. Lebih kurang 250,000 lah. Okay. Kepada rakyat Malaysia, maksudnya kalau you beli kereta import daripada China, harga dia 250,000 on the road you bayar, sebenarnya 150,000 itu you bayar cukai kepada kerajaan. Harga kereta tu hanyalah 100,000. Kerana struktur cukai kita ke atas kereta ni memang tinggi kan. Jadi easily cukai dia campur tolak semua memang around 100%. In fact kalau tengok contoh tadi yang 100,000 tadi tu kan, dia sebenarnya 150%. Kan. Jadi baik nak kembali kepada soal kenapa kita tak boleh turunkan harga kereta. Jadi in 2011 2012 aku dah sebut benda ni. The country has to make a choice.
adakah kerajaan mengutip pendapatan melalui especially excise duty lah, sebab sales tax tu memang kena kepada semua 10% kan. Import duty tu faham lah, kerana ambil kereta luar negara, kita kena bayar lah import duty. Kita import benda lain pun kita kena bayar import duty kan. Tapi excise duty ni, keperluan mengenakan cukai ke atas kereta sampai 100%. Minimum 75% ni kan. Kerajaan kena buat keputusan apa cara terbaik untuk mengutip cukai untuk pendapatan negara kan. Sistem yang ada sekarang ini diwarisi daripada zaman Tun Mahathir kepada Najib semualah kan. Cara itu maksudnya kerajaan akan kata, well, kita boleh kutip cukai sekian-sekian bilion tiap-tiap tahun. Kalau ikut idea Rafizi, kalau kita tak kutip cukai excise tu, memanglah harga kereta boleh turun sampai separuh. Tetapi kerajaan akan hilang pendapatan. Itu je kan. My argument pula ialah, contohnya, sebenarnya oleh kerana pengangkutan awam kita ini tidak bagus. Kebanyakan orang terpaksa ada kenderaan persendirian, terutamanya keluarga-keluarga lah kan, nak tak nak dia ada kenderaan kereta kan. Apabila kita mengutip cukai sampai 100% ni ke atas harga kereta yang sebenar, rakyat mengambil pinjaman daripada bank yang dibayar bulan-bulan untuk bayar cukai kepada kita, kepada kerajaan. Dan bayaran bulanan kereta itu membentuk perbelanjaan wajib isi rumah yang besar. Kalau gaji dia 2,500 contohnya kan, dia beli kereta paling murah pun katakanlah Saga ke apa, dia kena bayar sekarang berapa? 300 lebih lah sebulan 400 kan. 400 sebulan, 400 out of 250, 2,500, katakanlah itu net income dia lah. Mungkin gross income dia before tax mungkin 2009, 2008 kan. 400 over 250 ni berapa? Lebih kurang 20% each lah kan. 20%. Kira. Ya, kira 16%. 60%, sorry, 60% kan. Maksudnya 16% daripada pendapatan dia bayar kereta saja. Campur minyak semua tu jadi 20% each kan. Jadi maksudnya belum apa-apa lagi, 20% dia punya income tu dah out dah kan. Jadi bukankah lebih baik untuk membantu keluarga, we can remove that sebenarnya, supaya dia ada extra 200 ringgit lah. Kalau dia bayar 400 ringgit sekarang, actually the car half of what they pay tu is bayar tax. Maksudnya dia bayar tax 200 ringgit sebulan kan. Okay, so that was the thinking then lah. Tetapi there's no tetapi. Okay. I still think that is doable. Tapi benda yang orang kata yalah, ada kesan besar ni, dia tak mudah untuk dibuat lah. Okay, dia ada beberapa perkara, sebahagiannya soal tax collection, satu lagi soal how exactly do you implement this but let's take the easy one. The easier one is tax collection kan. Yang bermati-matian ialah, saya faham lah, yang dalam kerajaan, MOF ke custom ke semua kan, LHDN ke, memanglah dia akan pertahankan cukai ni gila-gila punya. Sebab ini dia punya kutipan hasil kan. Nanti akan kata, oh, kalau tak ada duit ni kerajaan, kalau tak kutip ni kerajaan tak ada duit. Okay kan. But then ask the question, actually excise duty ni tiap-tiap tahun berapa kutipan kerajaan? Cari. It's actually about 7 to 8 billion setahun.
Total excise duty about 7.4 Kan? estimated for 2026. Estimated. Dia tak tunjuk in detail sebenarnya. Benda ni boleh dibaca daripada yang dibentangkan dekat parlimen tiap-tiap tahun tu. Kerajaan kena bentangkan anggaran pendapatan kerajaan. Daripada situ dia tunjukkan direct tax, indirect tax. Di bawah indirect tax tu sebenarnya adalah excise duty. Tapi kita tahu excise duty tu yang paling besar sebenarnya kereta. Rokok semua tak banyak mana kan. So it's actually about 7 Billion. to 8 billion setahun lah, bergantung kepada penjualan kereta kan. 8 betul. Kan 7 to 8 billion kan. Kemudian okay, yang lain tu kita tak payah kacau lah. Soal sales tax bayarlah 10% kan. Kalau import duty, kalau import kereta tu you bayarlah 30% ke apa, sebab you import kereta kan. So then the question, actually mampu ke tidak kerajaan untuk kita forgo 8 billion ini dan kita kutip melalui cara-cara lain atau cukai-cukai lain 8 billion. To put things in perspective, how big is 8 billion ringgit per year? Sekarang subsidi minyak dah 7 bilion Sebulan. That put things in perspective. Jadi kalau saya ditanya, boleh ke tidak menurunkan harga minyak, harga kereta, financially boleh. Sebab kita kutip dalam 8 bilion setahun lah. Kita bayar subsidi minyak 7 bilion sebulan. That make that kan a lot of. Penganjuran ASEAN, I think kita bayar lebih kurang, kita belanja untuk penganjuran ASEAN tu lebih kurang 2 bilion. Kan. So sebenarnya 8 bilion sekarang ini kutipan cukai kita dalam berapa I think dalam 100 apa nama ni, hang on let me see, I think dalam 230 lah sorry, dah 300 lebih. No, actually itu federal revenue 300 lebih, kutipan cukai dalam 280 lah, because federal revenue kalau 330 tolak yang dikutip Petronas semua 50 lebih, dalam 280 dalam 280 lah. So 8% of 280 berapa? 8 billion out of 280 kira? Bukan 8 billion over 8 over 280 2.8% 2.8% sebenarnya kan. So can we replace that 2.8% daripada sumber-sumber yang lain lah. Sebenarnya if you ask me, boleh. In fact financially saya rasa tak ada masalah untuk buat. Cuma jawapannya susah nak buat kan. Okay, now but the bigger issue sebenarnya kalau kita nak turunkan harga kereta ialah, to me not so much soal menukar excise duty ni. Dia sebenarnya soal consumption. Dia sebenarnya soal resale value, second hand market. Cut off point dia. How do you sequence this? Because contohnya kan, katakanlah kerajaan buat keputusan bermula 1 Januari 2027 excise duty dihapuskan terus. Jadi ambil contoh Myvi Myvi sekarang dalam Myvi yang paling basic lah, katakan 50,000 kan, 50,000 itu termasuk dengan excise duty tau. So kalau 50,000 tiba-tiba tahun depan excise duty tak ada, Myvi yang baru harga 30,000. You baru beli your Myvi tahun ini 2026 50,000. So why would anyone wants to buy your car second hand? Sebab kereta baru 30,000 kan. Jadi how do you sequence it supaya second hand market tu tak collapse completely. Kemudian soal orang protes lah, sebab akan ada orang yang dah beli kereta cakap, tak adil lah, saya baru je beli harga mahal, bayar balik saya punya cukai. Akan ada yang macam tu lah. Orang kita pun satu, dia nak suruh turun. Dia kalau tiba-tiba tidak menguntungkan dia, walaupun ia menguntungkan orang lain, dia marah.
Yang ketiga ialah bila second hand car ni harga dia jatuh mendadak macam itu, orang semua akan jual kereta tau, sebab harga kereta dia murah kan. Buat apa you nak simpan kereta 4 tahun dah buruk, might as well you beli kereta baru je kan, sebab kereta baru tu mungkin half price kan. So we will end up most probably with lambakan kereta second hand. Okay, so if we want to do this, we need to figure out sequencing tu. Contohnya, we might need to have an arrangement where macam Jepun semua kan, kereta dia recon, dia jual overseas. Kita mungkin boleh jual kat tempat-tempat lain lah, Afrika ke, Central Asia ke, tapi kena ada arrangement and kena ada the system itulah. So ini adalah benda-benda, perkara-perkara. Dia mungkin kita dah boleh implement, contohnya vehicles age limit. Tak boleh bawa kereta melebihi 10 tahun. So semua kereta 10 tahun tu Macam Singapore. Either you pergi jual kat yard ke, jadi bersih buruk ke apa semualah. So takut orang marah. That's the thing. Susah takut orang marah. So susah orang marah, cerewet semua ni kan. Jadi soal dia sekarang ini ialah, adakah akan ada kerajaan yang kata, you know what, I want to have the long term benefit. Long term benefit dia more money, lebih banyak wang dalam poket keluarga, especially keluarga muda tau. Sebab keluarga muda yang sangat tertekan dengan harga kereta ni, sebab it forms quite a big chunk daripada perbelanjaan bulanan dia kan. I want to have a long term benefit of less pollution, kerana kereta-kereta semua ni semua kereta baru kan. Ini antara benda-benda yang perlu diputuskan pilihan lah. Dan kalau nak buat, maksudnya dia kena ada anjakan dari keseluruhan sistem percukaian kita, supaya we can make up kepada that 3% of revenue loss daripada car excise. Cuma kalau kita buat ni, bukankah akan menggalakkan lebih ramai orang beli kereta dan akan defeat the purpose of kita nak suruh naik public transport lah, kurangkan emission lah. It doesn't solve the high dependency on personal vehicles yang we sebab kita pun per capita kedua tertinggi selepas Jepun, ownership of car. True. Tapi saya tak rasa lah ada satu keluarga, dia oleh kerana dia rasa kereta ni murah sekarang, instead of buying, dia ada 2 orang je, suami isteri tak bawa kereta, tapi oleh kerana I want to sebab harga kereta murah ni, aku nak beli 10. Dia tak pun. Dia most probably dia punya elasticity tu kan, dia akan sampai yang mana if people need 2 cars, they buy 2 cars lah, but better cars, newer cars. Duit yang lebih tu dia gunakan untuk benda-benda lain. Now they can afford other things lah. Satu lagi ialah soal dependency on cars ni bukan soal harga kereta semata-mata. Dia soal substitute. Kerana tidak ada substitute. Dan contohnya kan, kalau orang tu duduk di tengah bandar, dia susah nak parking. Kalau ada public transport yang baik, tak adalah dia susah payah saja pergi beli kereta semua, just to have a car, walaupun susah nak parking semua. Kalau it's very convenient, turun jalan sekejap saja 50 meter jumpa LRT kan, because that's exactly yang berlaku di kawasan-kawasan bandar raya lain. Ambil contoh London. Saya kerja kat London dulu, memanglah saya boleh mampu untuk beli kereta baru pun, boleh beli Beamer pun, sebab murah kan, dia tak ada cukai-cukai ni semua kan. Tapi kosnya ialah terlalu tinggi dan tak convenient. You kena parking, you nak kena pergi servis semua, sedangkan all that I need is jalan 300 meter jumpa tube station kan. So soal private car ownership ini, dia bukan soal harga kereta semata-mata. Dia banyak faktor lain, substitute, cost of keeping a car, semua tu kan. Okey, baik Baby. Itu baru cerita. Maksudnya yang ini tengoklah, kalau
If you ask me lah, saya pasti sebenarnya, and I would like to see in the future, yang mana kita work out sistem yang boleh imbangkan semua ini, supaya kita boleh sequence harga kereta yang cukainya bukan 100% macam yang ada sekarang. Sebab saya masih lagi yakin bahawa RM1 in your pocket lebih baik daripada RM1 in kerajaan punya pocket. Kan? So kalau your bayaran kalau bayaran bulanan kereta itu, kalau sekarang kita bayar 800, lepas ni kita bayar 400, sebenarnya ia sesuatu yang ada kesan besar kepada keluarga-keluarga. Jadi kepayahan di peringkat kerajaan untuk nak mengimbangi macam mana nak ada dasar, nak phase out, nak jaga secondary market, yang itu kita sit down and kita work out lah. Kan? Mungkin different rate of tax kepada ownership kereta tu, kalau sampai ke 3-4 kereta tu mungkin lain punya tax. Boleh lah ada. Itu yang dia kata program design boleh ada. Cuma ialah konsep melaksanakan dasar ini ataupun program design, termasuklah soal percukaian semua ni kan. Kalau dia terlalu rumit dan complicated, dia sebenarnya tidak mudah untuk dilaksanakan. Cost of implementing mungkin jadi terlalu tinggi, ataupun effectiveness dia kurang berkesan kerana net dia tu terlalu besar. You buat macam-macam peraturan gini, kereta kena lama-lama benda tu kerajaan sendiri pun tak terbuat untuk monitor. Dia akan banyak leakages, ketirisan. So but these are all benda yang kecuali kita duduk dan mula kira dan mula buat simulation, tengok macam mana, only then kita boleh buat keputusan. Tapi untuk menjawab soalan Haziq tadilah kan, pertama, bolehkah harga kereta turun? Boleh. Sebab cukai yang kita kutip daripada excise ni, yang range dia daripada 75% to 105% ni, cukai dia lebih kurang 8 bilion. And to put things in perspective, setahun, to put things in perspective, itu hampir bersamaan dengan bayar subsidi minyak 1 bulan sekarang lah kan? So boleh ke tidak? Financially, yes. Nak buat, adakah boleh umum saja harga kereta turun? Tak boleh lah. Maka you have to have a national policy, dan dia akan ada transition lah. Akan ada satu generasi untuk 3-4 tahun itu, melalui transisi itu, yang akan ada orang gembira, akan ada orang tak gembira lah, sebab dia rasa harga kereta dia jatuh lah, payah lah, semua tu lah. But kalau nak buat sesuatu perubahan besar negara, memanglah dia akan melalui titik perubahan itulah. Okey, baik YB. Itu satu isu. Itu latar belakang sebelum kita masuk ke EV lah. Dan saya rasa satu lagi yang saya rasa dilema lah, yang banyak dibincangkan juga, adalah bagaimana nak mengimbangi local industry dengan keperluan kita nak memberi pilihan lebih banyak kepada public untuk mendapatkan EV yang lebih affordable. Apabila baru-baru ini MITI telah mengeluarkan satu polisi baru untuk dikatakan end of cheap imported EVs. Apabila MITI tidak boleh membenarkan kereta-kereta CBU, iaitu kereta yang dah siap import ini, under 200,000 before taxes, untuk masuk ke dalam negara. Dan juga kedua adalah berkaitan dengan dia punya output 180,000 tu kan. Jadi bila jadi berlaku macam 180,000? 185 kilowatt. 180 kilowatt. 180,000 watt.
Pandai lah kau. Sorry. 180 kilowatt. Power output dia. Betul. Jadi bila macam ni, ramai yang risau kereta-kereta yang BYD Atto apa semua ni yang biasa kita pakai sekarang dah tak boleh masuk dalam pasaran kita sebab nak melindungi kita panggil yalah so called national industry ni, sebab yalah dia ada ekosistem dia semua. Macam mana kita nak imbangkan benda ni dalam keadaan kita punya neta sangat ambitious, Wabi. 80% pengguna rakyat Malaysia menggunakan kereta EV dalam masa berapa puluh tahun lagi by 2050. I maybe nak add on to what Haziq cakap lah. I think the conversation yang paling kuat adalah consumers merasakan atau rakyat Malaysia merasakan, is it fair to the consumers, because finally diorang rasa macam market start to be flooded with kononnya more affordable. Sebelum ni kita tengok BMW and all, BMW, Porsche, Mercedes punya electric vehicles, and now slowly more and more Chinese made EVs coming in. Tapi with this new policy, mereka rasa mereka takut yang okay, that's it for cheap EVs lah. Untuk pengetahuan yang menonton lah kan, bukan semua, saya ingat ialah kita perlu terangkan juga apa sebenarnya dasar ini kan, kenapa kereta tak boleh masuk kan? Kenapa tak boleh masuk? Malaysia tak ada lagi selain daripada yang Proton dan juga Pro 2 tu, saya tak rasa kita ada local assembly of EV kan. Ada syarikat-syarikat lain yang antarabangsa ada yang local assembly kat sini, tak ada. Semua kan? baru nak buat. Semua baru nak buat BYD kan? macam kita dengar tu lah. Xpeng nak buat kat Melaka, Wuling nak buat kat Segambut, Limoto nak buat kat Gurun, Cherry nak buat kat Shah Alam, Honda tak ada lagi. Kan. Jadi maksudnya kita tidak ada CKD. Kita tak ada CKD kan. Jadi semua EV yang kita duk tengok selama ni, BYD tak BYD-nya semua, itu semua CBU kan. Dia dibuat di China lah, kemudian diimport terus biji kat sini kan. Industri kereta kita ni untuk mengimport kita perlukan permit. AP, approved permit, nak boleh buat masuk. Jadi dasar MITI sekarang ialah MITI tidak akan lagi memberikan AP kepada kereta-kereta yang kosnya ialah kos sebelum cukai ni tau. Kos kepada manufacturer ialah bawah 200,000. Itu bermakna kereta-kereta yang kita duk tengok sekarang ni semua BYD ke Great Wall ada juga kan, GWM ke apa semua tu takkan ada dah, tak boleh buat masuk kat Malaysia lah sebab harga dia orang ni dalam 150,000 semua kan. Dan yang ada hanyalah inventory yang sedia ada, yang dah dibawa masuk. Nanti bila dijual dah habis, yang itu tak adalah, nak tak nak orang kena beli Proton ataupun Pro 2 lah, yang macam Pak An kata tadi kan. Dia ada macam-macam perspektif yang kita kena tengok secara menyeluruh kan. Okey, satu yang Haziq sebut tadi, keperluan negara supaya orang menukar kepada EV secepat mungkin kan. Kalau ikut sasaran jangka panjang kita melalui NETA lah, Pelan Peralihan Tenaga Negara, kita perlukan kereta di Malaysia ini pada tahun 2050 80% itu adalah EV. Kalau kita tak mencapai yang itu, maksudnya pergantungan kita kepada import gas daripada luar negara itu lebih tinggi kan. So satu ialah peralihan kepada EV lah, yang itu diperlukan bukan semata-mata soal keterjaminan tenaga. Sekarang yang lebih mendesak ialah untuk mengurangkan subsidi minyak secepat mungkin lah kan. Itu satu Satu lagi perspektif ialah perspektif rakyat lah pula. Rakyat memang lebih baik menggunakan EV. Kenapa lebih baik rakyat menggunakan EV? Lagi murah. Maksudnya apa? Kereta murah. Dari segi
tenaga tu. Cost to run. Cost. Fuel cost is cost to run. Dia tak ada maintenance kan. Kemudian especially fuel cost lah. I think fuel cost EV untuk charging ialah kalau kita kira pada rate electricity kan, berbanding dengan harga RON 95, I think is what 60% cheaper. 60% cheaper. Jadi kalau sekarang 1 bulan keluarga dengan subsidi pun minyak yang ada sekarang ni, kalau 1 bulan katakanlah dia habiskan RM100 untuk RON 95, sebenarnya kalau dia ada EV, sebenarnya dia belanja RM40 je. RM60 tu dia simpan kan, 60% cheaper. Kan. I've heard it being cheaper lah. I think it's 60 depending on car lah dan juga usage, but is about what 40 to 60% cheaper. Ada some kawan yang I think pergi kerja lebih kurang 10 km, dia orang spend about RM30 a month to run the EV car. Dia kata ialah kalau macam equivalent kepada isi penuh satu tong. Tank. Penuh satu tank RM25. So You mean 25 je. Pada equivalent. Equivalent dengan minyak biasa. So betul lah, lebih kurang kalau minyak, in fact that's higher, sebab satu tank lebih kurang RM100 dengan harga subsidi sekarang kan. So untuk the same mileage tu, kalau RM25, that's 75% cheaper. So that's why dia ranges between 40 to 60% cheaper lah kan. So sebenarnya benda tu baik untuk rakyat, kerana more money in their pocket kan. Juga baik untuk negara lah, kerana maksudnya kalau orang kurang pakai RON 95, pakai petrol ni, jumlah subsidi yang dibayar tak adalah sampai 7 billion a month kan. So itu pun diperlukan untuk rakyat lah kan. Okay, that's one side of the argument why kita nak kena sebenarnya, sebab itu ada dasar-dasar negara untuk mempercepatkan EV adoption. Kemudian EV adoption ni dia bergantung kepada infrastructure kan. Charging station. Dia chicken and egg. Sebab syarikat yang nak memasang charging station ni, kalau orang tak ramai pakai EV ataupun EV ni hanyalah di sekitar KL, maka charging station dekat KL sajalah. Itu yang bila balik kampung tu bergaduh, orang beratur panjang, siapa yang PHEV pun kena marah. Janganlah charge kat sini, ini untuk kita orang saja kan. Sebab bila jumlah EV belum sampai critical mass, maka syarikat-syarikat pun ditengok dekat mana yang banyak EV sajalah. Kalau the further away daripada Kuala Lumpur, lagi kurang lah kan. Okay, itu di pihak rakyat semua kan. Di pihak industri macam mana? Dan di pihak industri itu pun, sebab itu dia quite dicey juga soalan yang Pak An tanya ni. Di pihak industri macam mana? Apa keutamaan negara di pihak industri? Satu ialah kita nak protect jobs kan. Sebab seperti yang Miti katalah, although is with a caveat sebenarnya, dia kita tak boleh pakai blanket macam itu saja. Caveat daripada Miti begini, kita kena melindungi industri kereta tempatan, sebab dia ini bukan hanya untuk Proton atau Pro 2 semata-mata. Dia berpuluh ribu syarikat dan pekerja, terutamanya sepanjang rantaian nilai komponen kereta itu, memerlukan industri ini. Sebab kalau mereka tidak boleh bersaing dengan kereta-kereta import luar negara ini, maka mereka hilang kerja, tutup kedai, itu satu hal lah. Tapi maksudnya pupuslah industri otomotif di Malaysia. Itu argument di peringkat Miti. Kan? Untuk menjawab yang Pak An tanya tadi lah, isu dia bagi saya lah bukannya soal either or. Bukannya soal kalau kita nak bantu rakyat dan kita nak pastikan rakyat mampu ada EV yang mencapai semua matlamat negara mengenai tenaga, kos sara hidup semua tu, maka
kita tidak boleh lari, maka industri tempatan Proton, Pro 2 ni dan juga semua pembekal dan juga industri sokongan otomotif akan hancur di Malaysia kerana kalah dengan kereta Cina semua ni kan. It's actually not an either or. It could have been handled better pada pandangan saya kan. Sebab kita ada 6 tahun kan, bila mula-mula kerajaan bagi tumpuan EV ni 2019-2020. Tax holiday, sebab yang jadi isu sekarang ni, sebelum ini ada tax holiday. Yang itu pun sebenarnya aku pun tak puas hati sangat sebenarnya. Sebab dia tak berlaku adil kepada semua rakyat Malaysia yang lain daripada luar KL ataupun yang tak mampu. Sebab kalau kereta biasa kena bayar sampai 100% cukai tu. Betul. Budak miskin yang duduk dekat Gua Musang pun beli Proton Saga kena bayar cukai 100% kan. Tapi seorang middle class, dia beli BYD RM150,000 kat KL, 1 sen cukai dia tak bayar. Siapa yang buat keputusan tu? Tengku Zafrul. Masa dia Menteri Kewangan dululah. Alasannya ialah untuk menggalakkan penggunaan EV kan. Macam simplistik macam simplistik kan. Dan benda itu berterusan sampai sekarang, bila Datuk Seri Johari Ghani jadi MITI, baru dia buat keputusan itulah. MOF dulu buat keputusan tax holiday tak ada. Kemudian Datuk Seri Johari Ghani sebenarnya buat keputusan tak boleh bawa masuk pun lagi kan. Sebenarnya kita ada 6 tahun. So saya setuju kita kena bangunkan industri otomotif yang tempatan ni satu, yang Pro 2 dengan Proton. Kita juga nak kena bangunkan CKD lah kat Malaysia. Supaya kalau nak jual, sebaiknya jual yang kat Malaysia, yang pasang di Malaysia lah, macam Honda ke Mercedes ke apa, kerana dia mewujudkan peluang pekerjaan dan dia mewujudkan industri hiliran yang membekalkan komponen semua ni kan, vendor semua. Isu dia ialah di haphazard manner benda ni dibuat. Sebab dia mengejut tau. Tiba-tiba saja dalam tempoh 3 bulan tak boleh langsung dah. Sebelum pelaksanaan. Dan isu yang kedua, dan saya ingat saya tanya benda ni di kabinet tau. Sebenarnya EV ni bagus, dan sebagai menteri yang merangka pelan peralihan tenaga tu, saya nak tahu sebenarnya apa plan MITI untuk mempercepatkan EV adoption. Terutamanya juga untuk berlaku adil kepada orang biasa. Kenapa kita tak membenarkan lebih cepat EV yang lebih kecil ni? Sebab EV yang masuk kat Malaysia yang dapat AP sebelum ni, harga dia antara 100 ke 150,000. Tapi the moment dia 100-150,000, dia sebenarnya out of reach untuk keluarga biasa. Negara lain, ialah China lah kan, ada je yang EV 50,000, 60,000. Kenapa tak bagi bawa masuk yang itu? Yang itu yang lagi penting daripada yang 100-150,000 ke atas ni. Ialah jawapan masa itu daripada MITI, saya ingat, ialah sebab nak bagi ruang dan masa kepada Pro 2 dan Proton siapkan EV mereka dalam kategori itu. Supaya rakyat boleh pakai yang itu kan. Aku dah nanti cakap okay, fair enough, tapi jangan lambat sangat, kesian kat orang kan. So finally Proton launch dia punya tahun bila? 2024. IMAS yang pertama should be end of 2024 kan, end of 2024. And then Pro 2 punya tahun lepas 2025 kan. Okay. Then the question is protection yang Pak An tanya tadi kan, adakah kita berlaku adil kepada rakyat bila kita tak benarkan
EV yang lebih murah itu daripada luar negara masuk kan. Sorry, silap. IMAS last year baru launch. IMAS last year 2025. Pro 2 pun last year. Pro 2 early this year I think. Baik Now the issue is, kalau kita dah buat planning awal, kita nak tengok Proton dengan Pro 2 launch 2025 semua ni kan, dan untuk kita memastikan ada persaingan EV pada harga yang lebih murah kepada rakyat, sepatutnya 2026 ni kilang CKD ni dah ada lah, dah produce lah. Jadi sepatutnya keputusan untuk tidak membenarkan ataupun mula mengawal kemasukan CBU ni sepatutnya dibuat dengan mengambil kira bila sebenarnya local assembly of CKDs akan berlaku. I don't think that's the case now lah. Dia sangat abrupt. Bila dia abrupt, dalam tempoh 3 bulan tak boleh buat masuk dan hanya membenarkan inventory yang sedia ada, yalah bagus untuk Proton lah, kerana tak nak orang kena beli Proton atau Pro 2 lah kan. Tapi kepada rakyat akan rasa macam kami dipaksa untuk menyokong Proton ataupun Pro 2 tanpa kami ada pilihan sendirilah. Jadi so my view is, in the long term memanglah kita nakkan supaya kita ada persaingan yang sihat dan manufacturing happens locally melalui CKD. Tetapi kalaulah MITI dah ada forward planning lebih awal 2022, 2023 kan, maksudnya pelaburan untuk pasang kereta ni dah dibuat because they already know within 2-3 years begitu semua kan. So keputusan untuk menghentikan AP kepada CBU daripada China ni sepatutnya mengambil kira di those facilities coming online. Yang itu saya tak pasti. Sebenarnya CKD, BYD semua ni bila akan. Tapi ada berita besar, ada berita yang mengatakan BYD mungkin takkan buka dah kat sini. Ya. Yeah. Yang kecoh beberapa bulan lepas juga kan, dia bila nak buat dekat sini, tapi kerajaan pula impose syarat yang agak pelik. Contohnya kena ekspor 80%. Jadi saya rasa mungkin BYD pun rasa tersepit lah, macam mana ni. CBU tak boleh bawa, tapi nak buat CKD macam dia macam itu lah. Jadi sebab itu bila ada kritikan kepada MITI, Datuk Seri Johari Ghani semua, dan yalah semua orang tahu Datuk Seri Johari Ghani adalah salah seorang business partner Tan Sri Said Mokhtar. Tan Sri Said Mokhtar control 51% of Proton. Dia tak membantu lah. Kalau macam itu kan, dia takkan membantu lah kan. Jadi I think sepatutnya lah, memanglah dia bukan straightforward, sebab benda ni bukan benda mudah lah. Maksudnya untuk memastikan semua itu dapat dicapai kan, EV adoption dapat dicapai mengikut perancangan, kemudian harga EV itu berpatutan kepada rakyat, golongan berpendapatan rendah sebenarnya mampu membeli EV, kita membangunkan industri EV, industri otomotif tempatan, semua tu kan. Semua ini benda yang perlu berlaku secara simbiotik sesama sendiri. Jadi dia tak mudah. Jadi bila tak mudah itulah maka ia memerlukan perancangan yang lebih awal kan. Jadi sekarang saya tak pastilah apa perancangan atau pengumuman daripada MITI, plan dia semua tu kita tunggulah. Tapi buat masa sekarang maksudnya kita nampak gagal untuk tempoh 3 tahun 4 tahun yang lepas lah. Kita gagal menyelaraskan dan merancang dan meyakinkan semua ini. Macam BYD, bila kita letak syarat macam tu, kalau dia cabut keluar daripada Malaysia, memang kesianlah kat rakyat Malaysia kan. Jadi ini antara perkara-perkara yang akan terus kalau tak berhati-hati akan menyebabkan image Proton dan Pro 2 sebenarnya akan tak cantik lah.
Kerana orang akan kata we are protecting Proton dan juga Pro2 at everyone's expense, dan menjadi tanggungjawab kerajaan precisely to protect and to grow Proton dan Pro2 juga untuk strike the balance. And for the time being, I don't think the balance was struck. Dan kita tak pasti apabila ada so-called monopoli ini, adakah harga itu akan turun atau affordable kepada rakyat sebab persaingan tak ada? Memang that's given lah. Kalau korang tak hidup zaman 90s. Okay. Saya hidup lah, tapi maksudnya masuk hidup tu maksudnya Saya tengah berenang tak bawa kereta lagi lah zaman 90s kan, zaman 80s kan, especially 90s lah yang memuncak sangat tu. Nak beli Proton kena tunggu 6 bulan. Lamanya. Masa first launch lah. Tak memang masa tu dasar dia memang susah, kereta lain mahal semua kan, masa tu Toyota semua. Jadi I think most probably 4 out of 5 cars were Proton back then, I think. Jadi maksudnya monopoli ni bila tidak ada pilihan, memanglah kualiti tak begitu baik, kerana why bother kan. Sebab itu dulu-dulu orang buat lawak pasal Proton, apa nama ni, dia punya side mirror tu tolak sikit jatuh kan semua. Sebab why bother kan, nak tak nak orang nak beli kereta, they have no choice, they have to buy Proton. Jadi is without question, kalau rakyat tidak ada pilihan, maka dia sebenarnya in the long run dia tidak mempertahankan Proton pun. Dan kalau tengok kepada industri US lah, industri US punya car automotive industry kan, buat pusing kok mana pun US, akhirnya dia punya car industry to fail. Sebab mula dia tak boleh compete dengan Japan. Sebab Japan was a lot more efficient, competitive, high quality and cheaper kan. So dia tak boleh compete dengan US. The most yang dia boleh buat ialah dia paksa Japan buka kilang dekat US. Sebab tu you tengok banyak Proton, banyak Proton pula, banyak Honda, banyak Toyota di Japan lah, because of the Accord Plaza 1991 dulu, that created that lah kan. Sekarang tak boleh compete, even European, even US, especially US tak boleh compete dengan China pula. Even Japanese pun find it quite difficult to compete dengan China kan. Jadi saya tak katalah kita patut lepas tangan Proton semua ni macam itu, but we have to accept reality bahawa the best way is to compete. How do you phase in the competition tu? Kalau orang nampak dia sebagai blank check kepada Proton ataupun Pro2, it's also not good for Proton Pro2, because dia tak ada push untuk dia step up the game and then also the issue of because that protectionism policy tu sangat kuat, kita pun tak ada innovation lah. Yalah, precisely, tak ada innovation. Tak. That's what happened to China, and that's why diorang maju. So ini menarik lah, because aku tengok ahli parlimen PKR Bayan Baru ni, tengoklah macam mana dia nak bersilat. I'm not saying that it's easy. Mungkin orang kata mudah lah, kau komen, kau bukan menteri. Yalah, but then again, if you are menteri, especially in the case of Zafrul, daripada you menteri kewangan sampai you jadi menteri MITI, managing this whole cerita EV ni, you ada 5 tahun, 6 tahun. And akhirnya jadi macam ini kan. Mungkin last lah, don't you think mungkin kita ada masalah dengan macam mana they run ministry? MITI fokus kepada ekosistem perdagangan apa semua, tapi EV ni kita ada matlamat lain yang lagi besar, ialah untuk untuk memenuhi NETA punya aspirasi semua, yang mungkin MITI macam bukan KPI saya. Mungkin dah tiba masanya EV ni kita pindahkan ke kementerian lain ke, ataupun whole of government approach ke? Ini macam soalan mesyuarat jabatan kerajaan je.
Yalah, itulah kerja Jabatan Kerajaan. Dia berebut siapa nak jaga apa. Actually, pandangan saya EV, kereta, industri memang patut dekat MITI lah. Cuma janganlah silo. Janganlah silo. Dan setiap kementerian dia jaga apa pun, dia tak boleh fikir pasal dia saja. Dia kena fikir pasal keseluruhan negara. Call it whatever you want to call it lah. Whole of government. Ini semua consultant punya word yang masuk dalam dokumen tapi tak dipraktikkan. Ambil contoh yang bagus macam cerita padu tadi lah. Hanya kerana benda tu dibuat oleh Kementerian Ekonomi. Kalau benda tu dibuat oleh MOF, tak adalah isu dia. Semua dah lama jadi dah. Kan? So I think MITI is the best kementerian untuk menguruskan EV car ni kan, adoption semua. Tapi dia tak boleh silo dan dia kena melihat matlamat yang berada dalam tanggungjawab orang lain, itu juga tanggungjawab dia lah. And then strike a balance. Dia tak boleh ambil pendekatan yang tugas aku ialah untuk menunjukkan industri berkembang, pelaburan lebih tinggi, boleh buat TikTok pasal hebatnya aku bawa pelabur, never mind the cost to society. Itu tak boleh lah.